idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Engku Ahmad Fadil. Jarang saya perkenalkan nama, cuma tadi dengan announcement macam tukar lah nama lain. Jadi mungkin tersilap sebut atau bagaimana. Saya Engku Ahmad Fadil, berasal dari Terengganu, sudah jadi orang KL, tinggal di Wangsa Maju. Biasa datang singgah sembahyang di Masjid Kota Damansara yang terkenal ni. Masjid yang katanya oren di luar, hijau di dalam. Ya begitu, wallahu alam. Tapi tak pernah lagi saya berkuliah, dan alhamdulillah pagi ini diberi peluang yang mana insya-Allah kita memfokus kepada makna daripada firman Allah Taala dalam ayat yang saya bacakan tadi, rahsia bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisahkan kisah dua orang anak Adam dengan sebenarnya, iaitu apabila dua orang anak Adam ini melakukan ibadah kurban. Fatuqabbala min ahadihima, diterima ibadah korban dari salah seorang, walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima daripada yang seorang lagi. Lalu Qabil yang ibadah korbannya tidak terima menjadi marah kepada saudaranya, lalu dia berkata la'aqtulannak, nescaya aku akan bunuh kamu. Lalu terbitlah daripada saudaranya Habil apa yang sebenarnya rahsia amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama, kalau kita belajar bahasa Arab, itu adatul hasri, menunjukkan eksklusif, hanya senya, yang lain tidak. Hanya yang ini sahaja yang diterima oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu kita faham daripada ayat ini, kita itu sembahyang berapa rakaat sekalipun, puasa berapa hari sekalipun, bersedekah banyak mana sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ibadah itu diiringi dengan takwa Allah. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu di sini, di dalam hati, bukan hanya pada penzahiran, bukan hanya pada pakaian, bukan hanya pada penampilan, bukan hanya pada ucapan, tetapi ada di dalam hati. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerangkan lagi, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dikatakan takwa itu mengandungi 4 elemen. Elemen yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Bercakap saya takut kepada Allah mudah, tapi menghayati takut kepada Allah tidak akan berlaku melainkan seseorang itu terlebih dahulu mencapai ma'rifatullah, kenal akan Allah Ta'ala. Pepatah Melayu mengatakan tidak kenal maka tidak cinta. Demikian, tidak kenal kepada Allah tidak akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimum untuk ma'rifatullah adalah seseorang itu sekurang-kurangnya menghayati dengan akal fikiran yang sihat apa yang terkandung di dalam ilmu tauhid. Ini tonggak yang pertama dalam hadis Jibril alaihissalam yang masyhur. Inilah yang ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membilang satu persatu rukun iman. Maka alhamdulillah ulama kita telah menggali daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, lalu mereka rumuskan dalam satu ilmu namanya ilmu tauhid yang terkenal dalam negara kita ini dengan nama pengajian sifat 20. Tetapi hati-hati, di zaman kita ini telah berlaku usaha-usaha da'iyah untuk menjauhkan umat Islam daripada ilmu yang penting ini dengan alasan menolak sifat 20. Pertama, sifat 20 kata mereka tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang bid'ah yang tidak patut dipelajari. Yang kedua, kata mereka sifat 20 ini adalah ilmu yang menggunakan akli, dalil akal, sedangkan akidah kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kata mereka ilmu sifat 20 ini sebenarnya terpengaruh daripada falsafah Yunani. Kita akidah nak belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada orang kafir.
Ya, hati-hati, ini da'ayah-da'ayah yang batil yang nanti akan menjauhkan umat Islam daripada benteng akidah mereka yang sangat ampuh, yang sangat mantap, yang menjadi antivirus kepada pelbagai jenis kerosakan akidah. Pertama, benarkah sifat 20 tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dusta. Bahkan sifat 20 ada semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak ada di zaman Nabi SAW adalah penyusunan ilmu. Penyusunan ilmu datang kemudian, itu biasa. Di zaman Nabi SAW, sahabat tidak belajar ilmu tajwid macam kita belajar. Sahabat tidak belajar ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi ghunnah, ini idgham bila ghunnah. Tidak bermakna tajwid memperelokkan bacaan Al-Quran tidak ada di zaman Nabi SAW. Sahabat tidak belajar ilmu hadis sebagaimana yang disusun sekarang. Ada yang dikatakan mutawatir, ada yang dikatakan ahad, ada yang dikatakan masyhur, ada yang dikelaskan sebagai sahih, ada yang dikelaskan sebagai dhaif, ada yang dikatakan hasan, ada yang dikatakan munqati', mu'dhal, mursal dan sebagainya. Ini semua istilah yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi sikap memastikan riwayat itu memang daripada Nabi SAW atau bukan, tidakkah berlaku di zaman Nabi SAW sendiri? Apabila seorang mengatakan Nabi SAW bersabda begini, sahabat meminta saksi, sahabat menilai perawi ini bagus atau tidak bagus. Maka penyusunan ilmu tidak menjadikan ilmu itu satu benda yang salah. Kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram. Tidak ada penyusunan rukun sembahyang 13 perkara di zaman Nabi SAW. Tapi adakah sahabat sembahyang tidak ada niat? Adakah sahabat sembahyang tidak berdiri? Adakah sahabat sembahyang tidak takbiratul ihram? Maka saya pernah ditanya ketika saya berceramah di hometown saya di Kuala Terengganu, ada orang bertanya, "Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20?" Saya jawab, mustahil. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, yang itu betul. Tapi kalau menolak sifat 20 menjadikan seseorang itu kafir, terkeluar dari Islam, tak mungkin. Tidakkah sifat 20 pertama menetapkan bahawa Allah wujud? Kalau seorang mengatakan Allah tidak wujud, apa jadi? Allah wujud tanpa ada permulaan. Kalau satu orang kata Allah pun dulu tak wujud juga, kemudian baru Allah wujud, itu apa jadi? Allah wujud tanpa ada perakhiran. Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah yang Maha Esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allah yang Maha hidup, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha berkehendak. Tidakkah setiap satu ini telah diimani oleh seorang yang namanya mukmin muslim semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga ke zaman kita? Tapi kenapa Ustaz dalam sifat 20 ni asyik ada dalil akli? Saya pernah baca dalam Facebook orang tulis, dia kata, "Ustaz, saya dalam bab akidah saya hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak pakai akal." Minta maaf cakap bahasa moden, ini orang biar bodoh asal confident. Statement dia bodoh tapi dia confident, dia tak malu. Semenjak bilakah Quran dan Sunnah menolak penggunaan akal? Tidakkah Allah yang berfirman, "Afala ta'qilun?" Kenapakah kamu tidak gunakan akal? "Afala tatafakkarun?" Orang Kedah kata, awak hang tak fikir ke? "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dalam diri kamu sendiri kenapakah kamu tidak perhatikan? "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dalam muka bumi ini sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kamu ada. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak perhatikan, yakni dengan akal fikiran? Kalau kamu perhatikan dengan akal fikiran, kewujudan kamu sudah bercakap tentang kewujudan Allah, kerana kamu wujud selepas tiada. Setiap sesuatu yang dahulu tiada kemudian wujud, pasti diadakan. Tak mungkin dia mewujudkan dirinya sendiri. Ibu bapa dia juga tak mewujudkan dia. Kalau begitu siapa yang mewujudkan? Perhatikan lagi dalam diri kita. Tidakkah segenap organ yang ada dalam badan kita bukan kita yang ciptakan? Bahkan bukan kita yang kawal. Ambil contoh organ yang rajin bekerja, namanya jantung. Kerjanya pam darah yang kaya oksigen seluruh badan, nanti patah balik, darah kurang oksigen, nanti keluar balik kaya oksigen, metabolisme itu dan ini. Kita jantung ni organ yang rajin bekerja. Ketika dengar kuliah subuh, jantung jalan. Nanti masuk kerja, jantung jalan. Nanti balik berbuka puasa, jantung jalan. Nanti malam tidur pun jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan atau jantung berhenti, adakah kita mengawal? Ada tak antara kita yang boleh bagi jantung berehat 3 minit, 4 minit, nanti sambung balik? Dan bila jantung berhenti, adakah doktor pakar yang boleh memastikan jantung kita terus berdegup? Kalau jantung kita sendiri, dalam jasad kita sendiri, bukan kita yang mengawal, afala tubsirun. Tidakkah kamu perhatikan?
Maka ini dalil akli adalah sebahagian daripada Quran dan Sunnah. Sesiapa yang menolak dalil akal dalam berakidah, dia menolak cara Allah dan Rasul. Allah Ta'ala ketika menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Padahal realiti Tuhan tidak banyak. Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Bermakna i'malul akli. Bayangkan dengan akal sahajalah, kalau Tuhan lebih pada satu, tidakkah Tuhan maha berkuasa? Tidakkah Tuhan maha berkehendak? Kehendak Tuhan yang mana yang akan diluluskan? Kuasa Tuhan yang mana yang akan berlaku? Alangkah kalau kita tahu, dengar rumus, wallahu alam betul atau tidak, lepas raya akan ada PRU 15. Raya bila tak tahu, raya haji, raya puasa, raya tahun ni, raya tahun depan, wallahu alam, yang pasti lepas raya. Kenapa kita susah-susah PRU? 5 tahun sekali PRU, belanja banyak. Bukan sejuta 2 juta, bahkan boleh jadi ratusan juta belanja untuk PRU. Lagi dengan perbalahan, dengan perpecahan, dengan fitnah-memfitnah dan sebagainya. Kenapa kita tak pilih jalan yang lebih aman? Jangan kita PRU kan, siapa yang berminat jadi kerajaan, dia kita lantik, tak payah gaduh-gaduh. Tapi ramai Ustaz, bukan satu yang nak jadi kerajaan, paling tidak sekarang 3 kumpulan yang kuat nak jadi kerajaan. Kita lantiklah 3-3. Tapi Perdana Menteri siapa? Masing-masing kerajaan lantik Perdana Menteri masing-masing. Kabinet, ya, Perdana Menteri lantik kabinet dia. Itu macam mana Ustaz? Satu Perdana Menteri pun kadang masih kelam kabut. Satu Menteri Kesihatan pun kadang tahu 2 cocok, 1 bus atau apa, kita pun pening. Lagi 3 Menteri Kesihatan. Poinnya apa? Poinnya kalau negara sekecil Malaysia pun kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Bolehkah langit dan bumi, alam semesta, lautan dan daratan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Jawabnya mustahil. Mustahil inilah dalil akal. Allah Ta'ala sendiri menggunakan dalil akli. Kemudian Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menolak syiriknya Namrud menggunakan dalil akli. Namrud mengaku Tuhan. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan lemah. Siapa percaya ayah pin Tuhan, akal tak sihat. Ayah pin lemah, makan nasi, sakit perut, pergi tandas, bukan Tuhan. Ada satu orang Harun mengaku Tuhan juga, daripada Pahang, lepas kena cas di mahkamah, kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke? Lepas tu dia dapat dipersalah oleh mahkamah, agak-agak lah. Jadi Nabi Ibrahim AS nak berkata pada Namrud, kamu bukan Tuhan kerana kamu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan, Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud tidak faham, atau sengaja buat tidak faham. Kata dia, ana uhi wa umit, saya juga boleh menghidup dan mematikan. 2 orang tahanan, satu dibunuh, satu dilepaskan. Konon yang dibunuh telah dimatikan, yang dilepaskan telah dihidupkan. Ini kan namanya lawyer buruk. Yang kamu lepas tu dah hidup lama, kamu cuma tak bunuh dia sahaja. Kalau memang kamu nak hidupkan daripada tiada, seekor nyamuk pun Namrud tidak mampu hidupkan. Bahkan dalil akli juga digunakan oleh Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW ketika mengajar tauhid. Kita ada tauhid, kita ada fiqh syariat, kita ada tasawuf. Jadi ada kalanya nak kena tekankan tauhid syariat, ya syariat, tapi tauhid kena diimani. Lalu Nabi SAW nak bagi tahu kepada umat Islam hakikatnya apa sahaja yang berlaku atau tidak berlaku, yang kaya atau miskin, yang hidup atau mati, yang sakit atau sihat, hakikatnya itu perbuatan Allah. Ulama tauhid panggil wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Lalu Nabi SAW bersabda apa? La adwa, tidak ada jangkitan. Habis yang kita sibuk pakai mask dah tak ada jangkitan, kenapa? Yalah pakai mask itu syariat, itu asbab, cause and effect. Yang Nabi SAW nak ajar ini adalah hakikat tauhid, penyakit daripada Allah. Lalu ada orang satu Arab Badawi, dia tak berapa faham nak belajar tauhid ini. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW. Ya, bagus Arab Badawi ini, dia tak faham, dia tanya. Sebahagian di masyarakat sekarang, dia tak faham, dia kata ustaz sesat. Sesat ustaz ni, dia kata mengajar tak betul. Jadi Arab Badawi tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana tak ada jangkitan? Bila ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat sana, melompat sini, masuk satu ekor unta yang berpenyakit, bergaul dengan mereka, artinya yang lain semua berpenyakit. Jadi ada jangkitan. Jadi Nabi SAW dapat tangkap orang Arab Badawi ini masih terikat dengan cause and effect, sebab dan musabab. Yang Nabi nak ajar ni adalah hakikat tauhid. Lalu Nabi SAW bertanya satu soalan yang menggunakan dalil akli. Nabi bertanya kepada Arab Badawi itu, faman a'dal awal, kalau memang penyakit perlu pada jangkitan, maka siapa yang menjangkit unta yang mula-mula? Kamu kata penyakit mesti dengan berjangkit. Jadi unta ni jangkit daripada unta ni.
until lagi satu, berjangkit pada until lagi satu, sampai bila? Inilah ulama tauhid panggil tasalsul, bersambung-sambung tanpa putus. Ini namanya batil. Jadi kalau begitu kaedah ilmu tauhid, akliyahnya dan nakliyahnya itu sumber daripada Quran dan sunnah, bukan daripada ahli falsafah Yunani. Saya terkejut dengar satu orang ustaz berceramah, kata dia, kalau tuan-tuan datang masjid, ada ustaz nak buka kitab mengajar sifat 20, tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Punya anti kepada pengajaran sifat 20, lebih baik pergi pasar malam daripada belajar sifat 20. Kenapa? Sifat 20 ilmu falsafah Yunani. Ustaz, jangan sembang kosong. Ahli falsafah Yunani mana yang mengajar sifat 20? Sila namakan. Dalam kitab falsafah Yunani mana sifat 20 diajarkan? Sila sebut. Jangan kita terpedaya dengan sembang kosong. Tidak ada. Fakta dan data menunjukkan tidak ada ahli falsafah Yunani, kitab falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. For the sake of argument, kalau ada seorang ahli falsafah Yunani mengajar Allah wujud, wujud tanpa ada permulaan, wujud tidak akan binasa, tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah, tidak berhajat kepada yang lain, satu persatu sampai 20, berarti ahli falsafah Yunani ini sebenarnya mukminun muwahhidun, orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah Masjid Kota Damansara ini saya harapkan adalah, kalau tidak satu ustaz sebulan sekali mengajar tauhid sifat 20. Ini antivirus. Orang sekarang sudah ada yang jadi etis. Persatuan Etis Malaysia, Persatuan Etis Melayu dirasa moden. Padahal etism adalah satu bentuk kebodohan. Orang etis dia kata macam mana nak percaya Allah wujud sedangkan tak boleh lihat, sedangkan tak boleh dengar, sedangkan tak boleh pegang. Ini kan satu kebodohan. Tidak semua benda yang wujud boleh dilihat. Udara yang wujud tak boleh lihat, gelombang radio wujud tapi tidak boleh dilihat. Jadi dia assume sesuatu yang tidak boleh dilihat tidak wujud adalah satu bentuk kebodohan. Tapi dalam ilmu tauhid sifat 20 diajarkan bahawa alam ini berubah-ubah daripada malam kepada siang, daripada muda kepada tua, daripada sihat kepada sakit. Setiap yang berubah-ubah pasti ada yang merubahkan dia. Yang merubahkan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, daripada elemen takwa adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini senang-senang dislogankan. Ya, kita berpegang dengan Quran dan Sunnah mengikut manhaj salaful ummah. Ya, berpegang dengan Quran dan Sunnah mengikut generasi salaf. Slogan yang benar. Bagaimana kita nak praktikkan slogan ini? Baik. Secara praktikal, kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah adalah dengan kita itu memilih salah satu daripada 4 mazhab yang muktabar, kita mengaji, kita mahirkan dan kita amalkan. Tadi kata amal Quran Sunnah, ni suruh ikut mazhab pula. Ni macam mana ustaz? Mazhab-mazhab ni bukan ada zaman Nabi SAW. Nabi tak suruh kita ikut mazhab. Yang penting kita ikut Quran dan Sunnah. Baik, ini kekeliruan yang berleluasa di zaman kita sekarang. Pertama, dia kata mazhab tidak ada di zaman Nabi SAW. Kita katakan kalau kamu bayangkan mazhab itu adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ia belum ada. Tapi mazhab sebagai satu konsep diiktiraf oleh Nabi SAW. Apa makna mazhab? Daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu, pergi. Mazhab dia tempat pergi. Zahaba yazhabu juga bermakna berpandangan. Mazhab maknanya pandangan. Di zaman Nabi SAW, 2 orang sahabat yang nak solat tidak ada air, beramal dengan dalil Al-Quran, tayamum solat. Lepas tu jumpa air waktu masih ada, dalil tak jelas, kena ulang atau tak kena ulang solat. Lalu satu orang sahabat ulang solat, satu lagi tidak ulang. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda yang tidak ulang solat, solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu kena dengan cara sunnah. Adakah Nabi SAW bersabda kepada seorang lagi, fa'altal bid'ah, kamu buat benda bid'ah? Tidak. Nabi SAW bersabda, walakal ajru marratani, dan bagi kamu pahala 2 kali. Berarti Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan. Ini namanya mazhab. Dan mazhab ini natijah daripada ikut Quran dan Sunnah. Siapa yang mengatakan ikut Quran dan Sunnah jangan ikut mazhab, dia benar-benar tak faham bagaimana terjadinya mazhab. Bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari 2. Sama ada ulama faham dengan kefahaman yang sama, berfatwa dengan fatwa yang sama, berlakulah apa yang dinamakan ijma'. Ijma', konsensus, wajib ikut. Ulama dah sepakat. Kemungkinan yang kedua, ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain, ini namanya khilaf.
Setiap pandangan dalam khilaf inilah namanya mazhab. Kalau kamu kata ikut Quran Sunnah, jangan ikut mazhab, ini percakapan yang tidak bijak. Ambil contoh, perempuan kalau diceraikan oleh suami, tidak boleh terus bernikah dengan orang lain, kena tunggu habis iddah terlebih dahulu. Lama mana iddah perempuan? Dalam Quran jelas. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan kalau dicerai oleh suami, hendaklah dia itu beriddah selama 3 quru. Maka ijma' ulama, iddah perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya 3 kali quru. Ijma', tidak ada yang kata 2, tidak ada yang kata 4. Tetapi quru apa maknanya? Quru perkataan bahasa Arab ada 2 makna. Satu maknanya haid, satu lagi maknanya suci daripada haid. Yang mana satu yang dikehendaki dalam ayat? Haid atau suci? Maka ulama terpaksa rujuk ayat Quran lain. Kerana ayat Quran sesama ayat Quran saling tafsir, menafsirkan. Ulama rujuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan. Kerana salah satu fungsi hadis menerangkan makna Al-Quran. Ulama rujuk kepada kaedah bahasa Arab, kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Natijah daripada melakukan usaha-usaha ini, ulama dalam mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid, keluar fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci, keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, berlaku 2 mazhab, natijah daripada merujuk Al-Quran, merujuk ayat yang sama, cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku 2 mazhab. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah sahaja. Betul-betul gagal faham. Bahkan ada yang berkata Nabi SAW dahulu solat ikut mazhab mana? Apa yang relevan? Nabi SAW dahulu sembahyang pasti ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagi dia tidak betul-betul mengikut hawa nafsu, takkanlah bagi dia solat ikut hawa nafsu. Nabi SAW pasti solat ikut wahyu, kita solat ikut Nabi. Bila cuba nak solat ikut Nabi, itulah berlakunya mazhab. Kerana masing-masing sahabat menceritakan kepada orang ramai, macam inilah dahulu aku lihat Nabi solat. Ya, sahabat kadang-kadang berbeza. Ada kali yang lihat Nabi SAW sujud tangan dulu, ada yang lihat Nabi SAW sujud dia lutut dulu. Masing-masing menyampaikan riwayat masing-masing. Maka berlaku khilaf, berlaku mazhab. Ya, jangan turun kepala dulu, itu bid'ah. Dan itu bahaya pada kesihatan. Ada orang sujud kepala dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau lutut dulu ada sandaran, kalau tangan dahulu ada sandaran. Maka inilah berlakunya mazhab. Ada lagi yang bertanya, Nabi Isa alaihissalam nanti turun ke dunia, mazhab mana? Ini soalan-soalan futuristik yang tidak relevan. Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia sepakat memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bawa syariat baru. Nabi Isa akan memerintah ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan dengan mazhab? Kita sekarang pun mesti beramal dengan syariat Nabi Muhammad. Nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad, tunggu Nabi Isa turun dulu ke? Oh, aku nak tengok Nabi Isa baca kunut subuh ke tak? Nabi Isa baca kunut, aku mau baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca, aku tak mau baca kunut. Bila masa nak tunggu Nabi Isa alaihi salam? Mungkin tak sempat. Maka beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam adalah merujuk kepada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sumber-sumber hukum yang lain. Tetapi oleh kerana dalil ada kalanya berbeza penilaian, berbeza kefahaman, masih lagi berlaku mazhab. Ini insya-Allah mazhab mana yang kita ikut daripada 4 mazhab ini, itu ikut Nabi. Kerana inilah 4 mazhab yang sanad masih bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab yang lain takdir Allah telah pupus. Beza ya, orang zaman dahulu ada yang Allah berikan keluasan kecerdasan fikiran, dia mahir 4 mazhab. Tanya masalah dia boleh jawab 4 mazhab. Mazhab ni kata begini, mazhab ni begini. Tapi dia amal 1 mazhab. Zaman kita 1 mazhab kita belum mahir, 4 mazhab kita nak amal. Ini namanya terbalik ikut angan-angan besar. Hati-hati ya. Jadi kita nak pastikan, pertama, yang kita nak jadikan dia itu sebagai teman rapat kita, sebagai pembantu orang kepercayaan kita, pemimpin kita, pastikan akidahnya akidah ahli sunnati wal jamaah. Jangan ambil orang-orang yang akidahnya menyeleweng, Syiah kah, Wahabi kah, liberal kah, tolak tepi. Ini orang kalau diangkat merosakkan. Yang kedua, pastikan fiqahnya fiqah yang bermazhab, yang caca merebak ikut ijtihad sendiri. Ini orang yang melakukan perkara yang batil kerana ijtihad daripada orang yang tidak penuhi syarat mujtahid, itu ijtihad yang batal.
Ini orang kita nak angkat jadi pemimpin, dia ada rule dia ada law dia yang diikut, yang khazanah sudah ribuan tahun didevelop oleh pakar-pakar. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ar-ridha bil qalil. Hendaklah orang itu redha dengan kurniaan Allah walaupun sedikit. Ini perlu kepada ilmu yang ketiga, namanya ilmu tasawuf. Dalam bahasa hadis disebut al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu lihat Allah. Kalaupun kamu tidak lihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Secara jujur, level nombor 2 itu pun kita masih gagal. Bukan masa kita berniaga, bukan masa kita bekerja, bahkan masa kita solat pun kita tidak merasa Allah melihat kita. Maka untuk merealisasikan konsep Allah melihat kita, muraqabah, sentiasa kita rasa Allah melihat kita, yang dikatakan turun naik nafas tidak sunyi daripada zikrullah itulah, maka orang-orang Islam dahulu itu bertarikat, berzikir, bermunajat, bertaubat. Tinggal lagi di zaman kita ini ada juga ajaran-ajaran sesat yang bertopeng atas nama tasawuf dan tarikat. Ini kena hati-hati. Ini merujuk kepada pakar. Ada pakar tasawuf Jakim, ada Jilsah Turuk Sufiah Negeri Sembilan, kena rujuk kalau bab tasawuf ni, kerana tidak semua ahli sufi sebenar. Beramai juga yang mutasawwifah yang berlagak ahli sufi tapi membawa ajaran yang batil. Tapi sufi yang sebenar tidak akan melanggar syariat. Kerana apa? Kerana tujuan tasawuf adalah nak dapat ridha Allah. Adakah dapat ridha Allah dengan cara tak solat? Adakah dapat ridha Allah dengan cara buat maksiat? Tak mungkin. Bahkan ahli sufi dia sepatutnya lebih lagi daripada ahli fiqh. Kalau fiqh ialah wajib-wajib, okeylah. Sufi yang sunat pun dia tidak mahu tinggal. Fiqh ialah haram-haram kita tinggal. Sufi yang makruh pun dia tak mahu. Itu baru sufi yang sebenar. Jadi kalau sudah ada tasawuf tadi, bersihkan hati daripada mazmumah, baru perjuangan itu jadi mantap. Kalau tidak, nanti kita tersilau dengan jawatan, kita tersilau dengan habuan, kita tersilau dengan pujian. Tapi orang yang sudah lihat hanya mardatillah tujuan hidup dia, insya-Allah letaklah dia pada posisi mana pun, dia tidak akan berubah, dia tidak akan menjejaskan, dia akan istiqamah di atas jalan kebenaran. Sebab hati dia telah bersih daripada mazmumah terkeji, dia telah hias dengan mahmudah terpuji. Jadi ini 3 cabang ilmu penting dalam takwa, tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang keempat, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah al-istidadu liyaumir rahim. Bersedia untuk hari pergi tidak akan kembali. Kita insya-Allah kalau tidak alim sangat pun, tidak warak sangat pun, tapi kalau kita selalu ingat bahawa kita itu akan mati, insya-Allah kita tidak akan jadi terlampau jahat. Dan kalau kita sudah ada baik-baik pun akan jadi lebih baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyakkan daripada memperingati perkara yang menghilangkan kelazatan, iaitu kematian. Memang kalau kita ingat nak mati, lazat-lazat itu kurang. Contoh ya, orang yang katakan baduan akhir, the last prisoner, dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah tinggi, rayu mahkamah haiwan tolak, pergi pada mahkamah persekutuan pun tak terima, bawa kes kepada lembaga pengampunan juga ditolak. Lalu ditetapkan tarikh penggantungan, datang pegawai penjara, ukur berat dan juga tinggi, nak cari tali gantung yang sesuai. Kalau tak sesuai nanti tergantung lama, siksa. Kalau terlampau cepat sangat kot, putus leher dan sebagainya. Agak macam mana perasaan dia masa diukur berat dan tinggi? Bukan nak buat baju raya, bukan nak buat baju pengantin, nak pilih tali gantung. Dan bagaimana perasaan dia bila dikatakan, cik bagi tahulah nak order makan apa, kami orderkan the last meal kami usahakanlah nak makan apa pun. Berselera tak agaknya? Nak order nasi ambam lagi ke, nasi kerabu lagi ke? Yalah, mungkin order tapi selera tak besok tak digantung. Dan bagaimana agaknya tidur dia pada malam tersebut? Kalau katakan tak tidur pun boleh jadi kasihan. Kasihan tak kasihan, kita juga baduan akhir. Setiap daripada kita yang lahir ke dunia adalah baduan akhir yang telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal tak diberitahu bila, tak diberitahu di mana, tak diberitahu bagaimana. Baduan akhir tadi dia dah tahu, dia sempat taubat, minta maaf, bayar hutang, kita na'udzubillah sedang ketawa berdekah-dekah, na'udzubillah sedang bergeluman dengan maksiat, tiba-tiba datang kematian. Saya tutupkan tazkirah ini dengan satu kisah untuk pengajaran. Lama tahun dahulu, saya pergi ke satu ladang di Gombak untuk tempah kambing akikah anak perempuan, seekor kambing.
Jadi saya datang ke ladang, saya pilih kambing ni. Lalu dia ambil cat, spray merah, dia cat pada badan kambing, tanda orang dah booking. Hari yang dijanjikan saya datang untuk sembelih kambing, penjaga ladang bagi tahu, dia kata, bang, kita baru dapat stok baru, kalau abang mau tambah duit sedikit, boleh dapat kambing yang lebih bagus, dagingnya lebih banyak. Saya kata okey juga. Saya tak jadi beli yang tu, saya beli kambing baru dan sembelih. Lepas sembelih kambing tu, nampak kambing yang ada cat merah tu, lompat sana lompat sini. Saya cakap kat penjaga ladang, panjang umur lagi kambing ni, patut giliran dia lah bagi tu kan, panjang umur lagi. Dia kata, bang, kambing kat sini tunggu mati ya, tak kena sembelih hari ni, ya besok, tak besok minggu depan, memang kambing untuk disembelih. Saya pula terfikir, saya kata macam tu sama macam kita kat dunia ni. Kita atas dunia ni macam kambing dalam kandang je. Ada antara kita yang santai, relax pagi ni, naik dah spray merah dah. Abang Haji petang ni nak ambil. Yang tuan ni besok kita ambil dia. Dah spray dah, cap merah, kita yang tak perasan. Tapi kalau kita ingat hidup kita atas dunia ni tak beza pun dengan kambing di ladang, masing-masing tunggu masa untuk diambil, maka insya-Allah kita itu menjadi baik, ada takwa Allah, lalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.